وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ihdina asal pada kalimat hada, hidayat. Hada yahdi. Ihdi, berikanlah hidayat. Na merujuk kepada kami, kita. Dan situ ada sedikit beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu ada beza kami dengan kita. Kita maknanya kita bercakap sama kita, mewakili diri kita. Kami makna kita menghadap dengan orang lain, ceritakan kita. Ada beza. Dalam bahasa Arab dia tak ada beza. Kami dengan kita sama. Nahnu. Jadi nahnu dipanggil dhamir munfasil, dhamir yang berasingan. Na dipanggil dhamir muttasil. Oh, boleh sikit-sikit. Labu-labun dapat juga. Kau lah heran pasal apa guna na tu. Na tu makna maf'ul. Na tu dhamir muttasil yang mewakili nahnu. Berikanlah hidayat kepada kami, bukan kami berhidayat. Kita minta pada Allah Ta'ala bagi hidayat kepada kita. Tu dah. Maka kita minta Allah Ta'ala ihdina, berikan hidayat kepada kami. Na tu kami, maf'ul, kena buat. Siapa fa'il dia? Allah Ta'ala yang memberi hidayat. Jadi ihdi itu masuk anta. Kami minta pada kamu, wahai Allah, berikanlah kami hidayat. Oh, tu bahasa Arab. Pendek dia cakap, tapi panjang makna dia. So itu. Ya. Jadi dal tu pendek, jangan panjang. Sebab apa? Walaupun asal dia hada yahdi, ada ya tak ada titik tu, tapi bila jadi fi'il amar, ya tu buang. Jadi baca pendek, ihdina. Jangan baca ihdina, salah. Boleh yuk, sikit-sikit. Tajwid pun dapat, nahwu pun dapat, sikit-sikit. No. Baik. Kita minta, kita perintah Allah Ta'ala ke kita minta Allah Ta'ala? Tu dia ada beza. Kalau permintaan daripada pihak atasan kepada bawahan, itu nama dia arahan. Tuhan perintah pada Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Sabbih isma rabbikal a'la. Tuhan perintah pada manusia, suruh buat. Itu arahan, order daripada pihak atasan kepada pihak bawahan. Itu nama dia arahan, suruhan. Kalau daripada bawahan ke atasan, itu nama dia minta ataupun doa. Tu dia, ada beza. Sirahnya sama, cara bacanya sama, amal juga. Tadi pun iqra' fi'il amal juga, Tuhan suruh baca. Yang ni pun kita minta juga, ihdi fi'il amal juga, tapi daripada bawahan kepada atasan, nama dia doa, pengharapan nama dia. Kalau daripada atasan kepada bawah, jadi wajib. Daripada pada atasan tak wajib. Terpulang pada Allah Ta'ala nak bagi ke tak bagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak akan beri hidayat pada siapa kunaki, Allah Ta'ala bagi hidayat pada siapa yang dia kenaki.
Kalau ikutkan Nabi, dia nak semua orang dapat masuk Islam. Kalau ikutkan, mana ada Nabi tak nak umat dia masuk Islam? Nabi Nuh dakwah 900 tahun, dia masuk Islam 70 orang. Kalau bisnes rugi. Rugi. Tuan-tuan buka kedai 9 tahun, 9 tahun MLM, multi level marketing, 9 tahun bisnes, ada 7 orang dia ikut. Allah tak balik, dia tak usah buka bisnes, tutup kedai. Kalau lah Nabi Nuh fikir bisnes 900 tahun dakwah, masuk 70 orang je, baik tak usah buat. Tapi dalam konsep agama, dia tak ada untung rugi. Itu beza dia. Dia sentiasa untung, dia tak ada rugi. Kita ajak orang kebajikan, untung, tak ada rugi. Orang nak ikut ke tak ikut, tak rugi. Kita bisnes, jual barang, tak laku, tak apa nak untung. Kalau barang lingkup, ruginya. Tapi dalam konsep ilmu, dalam konsep dakwah, dalam konsep ajak kebajikan, cegah kemungkaran, kita tegur, bagi peringatan, bagi inzar, dakwah. Orang tak nak ikut, rugi tak? Bahkan dapat pahala. Tuhan tak tengok hasil yang kita dapat, Tuhan tengok usaha yang kita buat. Itu beza Tuhan dengan makhluk. Makhluk bodoh ni, dia duk tengok hasil, dia tak tengok usaha. Dia tengok orang tu, anak-anak bawa balik kereta. Raya haji baru ni kan, raya haji baru ni, anak-anak balik kampung. Anak orang tu Mercedes, BMW, Honda Accord parking depan rumah. Anak kita kereta buruk je parking depan rumah. Berjaya lah mak pak orang tu. Tu tafsiran kita. Orang tafsir macam tu. Orang yang berjaya ni, anak-anak dia semua kaya raya. Tu mak pak yang berjaya. Padahal mak pak tu mungkin tak teruk mana pun ajak anak dia. Mungkin suruh sekali dah baca buku, suruh sekali dah buat kerja elok-elok. Ada mak pak jenuh agak rotan, anak tak mau sembahyang juga, tak mau kerja, tak mau sekolah juga. Tuhan tengok hasil ke? Tak. Tuhan tengok usaha. Siapa zalim? Tuhan ke hamba? Tuhan ke manusia yang zalim? Manusia. Bodoh lah kita ke, kita cari redha manusia. Malulah aku, anak aku semua kereta buruk, anak jiran semua kereta elok. Malulah aku. Nak malu pasal apa? Anak kita kereta buruk pun dia ambil rezeki halal, tak solat rasuah duit negara. Hak nu tak tentu dia. Baru jadi ADO 2 tahun pakai orang Mercedes lah. Mai duit mana? Bukan orang sini bang, tempat lain. Mula nak kena tak mai dah bulan depan. Masuk dalam paper ADO ya. ADO ni gaji sama dengan aku ya. Bukan banyak anak pun. Baru 2 tahun kerja, Mercedes 2 biji, banglo 2 biji. Main mana duit? Inilah bala hidup kita kak. Kita tengok hasil, kita tak tengok usaha. Cubalah kita puji, bagus mak pak dia tu. Pasal apa? Tiap-tiap hari suruh anak dia semayang, tapi anak tu raya kak, tapi tak jemu dia dakwah. Ada orang puji macam tu mak pak? Ada orang puji mak pak macam tu? Tak ada. Orang duk kutuk mak pak je dah. Tu mak pak tak guna. La ilaha illallah nasallallahu. Nasib kita kadang-kadang tak tentu. Kita kadang anak kita, saya lah ingat yang saya cerita tuan-tuan, pak saya beli buku 26 jilid. Masa tu baru darjah 3, darjah 4, baru mak 9 tahun. Darjah 3 tahun 81. Aku ingat lagi tarikh tulis tu 81. Baru darjah 3. Pak beli buku 26 jilid. Kamu baca bagi habis, tahun depan bagi habis. Setahun ni dia bagi 26 jilid. Khatam. Tak cakap banyak, nak mampus lawan.
Anak aku bagi siap dengan pen apa yang boleh tekan boleh bunyi tu, haram. Tak baca pun. Duk berabuk buku kat rumah. Habis sampai 2,000 lebih beli buku suruh baca, haram. Tak baca. Nak katanya nak. Zaman tu dia kadang-kadang ya. Tu dia tanya, "Ustaz, apa cerita kau? Mana kisah Nabi-Nabi ni?" Aku baca umur 9 tahun. Yalah zaman tu TV mana ada kau oi. Pukul 10 baru nak ada apa? Peristiwa, ingat 80-an. Pukul 10 baru ada rancangan TV. Pukul 10 malam habis lah. Habis sangat cerita Dallas. Tuan-tuan ingat? Ni makcik-makcik yang umur 60 ke atas ni tahulah cerita tu. Hak muda-muda ni tak tahu nak apa Dallas Ustaz. Apa nama tu? Yang jahat tu nama apa? Aku tak ingat. Itu kira habis lewat dah tu cerita. Habis pukul 11 baru tutup TV tu, main tolak main tu. Bang, tutup main tu TV. Lah ni TV 24 jam. TV 24 jam, internet lagi ya. Bala semua. Sebab tu saya cerita kat anak murid. Aku umur 8 tahun, 9 tahun, aku dah baca buku Perindik Dunia. Sebab macam tu tak ada buku mampu-rapu ni. Doraemon ke, Pokemon ke, tak ada. Buku yang ada kat rumah orang tua aku beli tu, Mastika zaman tu cerita pasal Amerika, cerita pasal Rusia, import Jepun apa dia, import Korea apa dia. Tu, masa tu. Mastika nama buku. Lah Mastika cerita hantu lah, lain tak ada. Haram sungguh. Saya suruh budak-budak anak murid saya buat kajian pembacaan golongan apa nama penduduk Kuala Kangsar. Ada dah tesis tu dia buat berapa tahun sudah. 3 golongan. Golongan budak-budak bahasa cerita kartun, Doraemon lah apalah. Mai remaja cerita cinta lucah 2. Mai orang tua cerita hantu. Satu apa tak ada faedah. Makcik-makcik tengok cerita cinta. Kalau drama National Geographic tu duk cerita pasal kejadian langit bumi ada, cerita orang buat komputer macam mana, orang buat jambatan macam mana. Baru semalam ni tunjuk macam mana Panama Canal tu orang buat, macam mana kapal boleh lalu. Tak siapa nak tengok. Orang Melayu mampu tak minat tengok cerita ni tu. Makcik-makcik lagi tak minat tengok. Apa tengok kapal ni atas tu. Dia tak tahu tepung yang main kat rumah dia tu main naik kapal, dia tak tahu benda tu. Sebab tu otak Melayu tak berjalan. Bila orang mengajak pelik-pelik sikit, apa ustaz cerita pelik daripada orang lain, mengajak cerita pasal ekonomi pun dah, ni cerita pasal agama tu aku nak berpelempang kepada seseorang tu dia. Tak ingat agama ni tambah cerita orang mati je. Kalau Nabi cerita orang mati je, cerita tasbih atas sejadah je, Abu Lahab tak marah kat Nabi. Nabi jumpa Abu Lahab, kita hari ni kita selawat ramai. Sallallahu ala Muhammad. Abu Lahab pun tak marah. Okey. Selawat je nak marah tahu tak? Habis kenapa Abu Lahab jangan marah kat Nabi? Sebab Nabi bawa Islam suruh ubah sistem kehidupan manusia daripada jahiliah kepada Islam. Seluruh sistem ibadat, ekonomi, politik, pentadbiran dunia kepada Islam. Sebab tu Abu Lahab tak mau. Sebab gugat kuasa dia. Namrud marah pasal gugat kuasa dia. Firaun marah pada Musa pasal agama Musa bawa gugat kuasa politik dia. Faham bang? Faham ke tak kak? Ada seorang Arab Badui jumpa Nabi. Dia tanya, "Wahai Muhammad, aku dengar kamu bawa agama baru. Kamu bawa apa sebenarnya?"
Nabi Muhammad tak jawab panjang. Aku bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Arab Badui yang tak sekolah ni? Tak masuk universiti pun Arab Badui ni. Apa dia kata? Wallahi wahai Muhammad, kalau itu yang kamu bawa, kamu akan diperangi oleh Raja Rom dan Raja Parsi. Tu dia. Orang kau dapat hidayat ni kau tak mengaji tinggi pun dia cerdik. Ni mengaji tinggi masuk universiti, bodoh nak mampus pun ramai. Pasal apa? Tak dapat hidayat. Keluar universiti boleh kutuk Nabi, haram sungguh, tudung labuh. Nama Islam, makpok Islam. Hidayat kau. Syukur tuan-tuan boleh maki masjid, boleh duduk ni. Hidayat Allah Ta'ala. Tuan-tuan kira Ustaz, bukan nak suruh riak. Kampung Jemuan ni ada berapa ratus biji rumah nak tanya. Cuba kira Ustaz. Tak nak tanya. Agak-agak berapa ribu orang Kampung Jemuan ni. Katalah 2,000 orang. Kira Ustaz dalam masjid ni berapa orang? Tak apalah tolak surah kira ada tak 200 orang yang main surah masjid? Masa tak sampai. 10% pun tak sampai. Tu tolak kira yang main ikhlas tak ikhlas, yang tak kira lagi ambil semayang betul tak betul, tak kira lagi semayang tadi tak rukuk betul tak betul, tu tak kira lagi. Yang ni boleh main. Berapa persen? Hidayah kau. Dalam dunia semua canggih ni, dunia teknologi maklumat ni, maklumat tentang Islam ni semua orang tahu. Dulu ialah Nabi kena dakwah, sahabat kena naik unta, naik keldai dakwah semua. Lah dah, buka internet je maklumat semua ada. Tapi dalam dunia hari ni, daripada 6 bilion penduduk dunia, Islam cuma ada 1.1 bilion saja. 5 bilion lagi tak Islam. Pasal apa? Hidayah. Kau sekali jumpa Cina, tuan-tuan pernah tengok tak Cina masuk bank Islam? Biasa je jumpa Cina masuk. Tuan-tuan pernah tanya? Pernah tak sembang dengan Cina? Itulah pasal. Cuba sembang sekali. Saya rajin sembang. Apa? Ya. Apa pasal lu masuk ini bank Islam ni? Lu Islam lah? Bukan. Apa pasal masuk ini bank Islam? Hayya, encik lah. Ini Islam, ini haji punya bank. Taklah tipu orang. Astaghfirullah. Dia tahu Islam ni tak tipu orang. Amanah, jujur, konsep tak ada riba. Dia faham benda tu. Tapi masuk Islam? Tak. Yang paling seronok tu jual takaful. Ada berapa tahun sudah saya ni macam-macam. Saya seronok juga, bukanlah nak profesional sangat. Seronok join. Orang jual takaful pun saya join juga. Sekejap-sekejap nak ambil pengalaman. Jadi sembang orang jual takaful ni, dia kata bapa dalam yang jadi ejen takaful ni, yang jual takaful ni majoriti orang Islam ke? Saya tanya kawan-kawan. Dah Ustaz, Cina majoriti. Dah lah yang jual insurans memang Cina. Yang jual takaful pun Cina juga. Macam produk lah, produk halal, produk tak halal. Yang produk tak halal memang dia kongkar lebih lah. Produk halal pun dia kongkar juga. Tapi tak nak pakai jawi. Yang halal tu tulis jawi lah kan. Tu lah. Tuan-tuan duk beli yang cok halal tu bukan mestinya orang Islam buat. Majoriti Cina. Yang tak halal tu babi segala bewok tu dah tentu dah Cina kongkar. Yang ni halal pun Cina kongkar juga. Yang jual takaful tu pun Cina juga. Saya kata tapi tu macam mana Cina jual? Bukankah bila sebut takaful ni nak cerita macam mana Islam ni tak mereka hafal Ustaz, ayat Quran mereka hafal, hadis mereka hafal, segala hukum hakam takaful semua hafal, muamalah Islam.
betul ke? Betul. Dia cerita habis ke orang. Islam ni begini, insurans takaful, dia tak tipu orang, tak tindah orang. Dia duk ajak ke orang Islam, dia tak masuk Islam. Ya Rabbana lakal hamd. Hidayah bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Sebab tu bila kata nak jadi hidayah ni, dia mudah. Siapa tu? Yang Cina model tu, bukan model apa nama, model baju, model tak ada baju. Apa Cina tu, Felixia apa ke nama, Felixia Yap. Tah macam mana sekali tu orang panggil dia jadi model tudung dengan jubah. Orang tanya dia, macam mana you minat masuk Islam? Dia kata mula-mula dia pakai tudung tu untuk sesi fotografi tu. Lepas dia pakai tudung, pakai jubah tu, dia tak buka dah. Sudah. Orang tanya kenapa tak buka? Orang bila dah pakai nak buka balik dah. Nak. Saya beli dia tak apa. Toki pun kata tak apa, ambil dah tudung. Sebab dia jadi model. Orang tanya pasal apa tak nak buka? Saya rasa lain. Selama ni saya duduk depan kamera tak pakai apa, bulat. Tapi hari ni saya depan kamera, pakai telekung, pakai tudung, pakai jubah, saya rasa saya jadi wanita yang betul-betul wanita, yang dihormati dengan kewanitaan dia. Baru dia sedar cantiknya Islam tu. Orang yang asal kapiak tiba-tiba pakai tudung, dia rasa seronok. Yang orang Melayu elok-elok pakai tudung, gatai muka, buta perut. La hawla wa la quwata illa billah. Hidayah milik Allah Ta'ala. Sebab tu Tuhan suruh kita minta 17 kali sehari. 17 kali sehari. Benda yang cukup serius. Hidayat. Ada berapa level hidayat? Tak ada dalam kitab. Tak kat cerita dalam kitabnya, tuan baca kat rumah pun boleh. Main buat apa sini? Level yang pertama, daripada kafir kepada Islam. Di Chongwei tak dapat hidayat lagi. Kok lah ujung kita minta lah, kok lah minit dia ikut misbun, kok masuk Islam, siapa tahu. Di Inggon Eng boleh masuk Islam ni. Pernah tuan-tuan sembahyang hajat minta dia masuk Islam? Tak ada. Nabi tiap-tiap hari doa minta Abu Lahab, Abu Jahal masuk Islam. Kita ada doa? Tak ada. Maki dah. Dan jadah, celaka, setan itu ada kita. Tengok orang tak semayang semua tu, setan pun tak semayang. Pernah ajak tak main semayang? Tak juga. Taklah, kita duduk start motor nak main surau masjid ni, pernah tak panggil jiran sebelah? Tu yang saya tanya soalan. Pernah tak? Haram. Dia pergi kubur masing-masing. Kalau kita dapat tarik seorang je daripada hantu raya jadi kaki semayang, dapat tarik seorang, itu lebih baik daripada seluruh isi dunia ni yang kita hambat pagi petang sampai malam ni. Kau siapa kita malas? Kita ingat syurga ni kita punya seorang, lantak dia paling mampu dia. Cuba start motor tengok kak-kak yang duduk sini pakai baju ikat ni dia. Jom hari ni ada mengaji tafsir ayat ahkam ni, bukan nak kena bayar, free of charge. Kalau suruh pergi Mesir dengan naik tambang, pergi mengandung, nak kena makan roti Arab pergi hutang saya malam, no, main free je. Naik start motor main dengar, dapat juga lah sikit. Tak mau, ni tak terbuka. Tadi Cina tadi saya baca, Tuhan nak bagi hidayat macam tu rupanya. Tiba-tiba dia terbuka.
daripada kafir kepada Islam. Yang kedua, daripada fasik Islam dah. Mayang dak, puasa dak, kaki betina, kaki arak, kaki ketum. Kita tarik. Tuhan bagi hidayat pada dia, dia pun berubah. Daripada kaki betina tinggal, dari kaki arak tinggal. Ya. Tapi ada orang pesim dia tu. Orang tanya, ni kaki arak? Tak. Kaki betina? Tak. Judi? Tak juga. Semayang? Pun tak juga. Ada orang pesim dia tu. Semua tak. Tak minum arak bagus ya? Tak judi bagus, tak kacau orang, tak kacau bini orang, tak ngumpat, semua bagus. Hendak orang tanya semayang? Tak juga. Pun ada macam tu. Ada pasien semayang pun semayang, puasa. Judi juga ada juga. La ilaha illallah. Pergi semayang, ambil nombor ekor. Ni tiket nombor ekor jatuh masa rukuk, masa sujud semayang. Member sebelah tak parti 4D. Astaghfirullahalazim. Ada juga hidayat. So kita kena dakwah semua orang macam ni. Hidayat memang Tuhan bagi, tapi wasilah dia dakwah kita. Kita ajak, jomlah, dah lah tu minum ketum. Tak, agak-agak lah. Kalau mak rempit ni, saya rasa satu kampung tu bukan semua mak rempit kan. Saya rasa mungkin 10% tak sampai kaki rempit. Kalau 80% dakwah dia jom tinggal, agak-agak tinggal tak? Saya tanya tuan-tuan, agak-agak dia tinggal tak benda tak faedah? Tinggal. Tapi masalahnya apa? Seorang je tegur. Daripada ada 1000 orang dalam kampung tu, yang tegur dia supaya tinggal benda tak faedah ni seorang. Cuma semua orang lalu tegur, dah tunjuk tengok dulu start motor, tak payahlah buat kerja tak faedah. Cuba bayang kalau mati malam ni, tak mati jahiliah, cuba tegur macam tu. 1000 orang tegur macam tu, tak terbuka ke hati dia? Terbuka, saya yakin. Ni dah yang dah ada duk maki daripada jauh tu dah. Yang nak ajak stop benda tak baik tu berapa orang? Ni lah. Mana yang kedua, daripada fasik kepada taat. Yang ketiga, daripada celum-celam. Saat main masjid, saat tidak, saat main surau, saat tidak, saat mengaji, saat tidak. Itu ramai. Macam kita. Saat main awal, saat main lambat. Rasa rajin, bukan main lagi, buka Quran lah, buka hadis mengaji. Masa rajin, main malah berdebu Quran tak buka, tahun depan mau buka pula. Dia main angin macam tu. Tu pun minta hidayah juga. Hidayah apa? Supaya dapat taufik. Imam Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh mentafsirkan ihdina ni banyak level. Termasuk level kita semayang minta hidayah apa? Minta taufik. Dah semayang minta hidayah lagi ke? Kalau orang kafir Cina tu nak minta hidayah, iyalah. Nak kita dah tengah semayang, kenapa tu rasa minta hidayah juga? Supaya berbetulan istiqamah. Sesti sebut istiqamah. Tu kata inna siratal mustaqim. Jalan tu kemah, tak pelonggar yang wajah. Yang kita minta jalan tu siratal mustaqim. Mustaqim, jalan yang betul. Tak ada pegang bengkok. Islam ni jalan dia straight. Allah Ta'ala satu. Tak ada yang sama dengan makhluk. Tak ada makhluk yang sama dengan Allah Ta'ala. Ibadat kita serah dengan Allah Ta'ala. Bukan pada wudhu, bukan awak ni. Segala kebajikan kita buat kerana Allah Ta'ala. Straight, jelas. Halal, halal. Haram, haram. Jual beli, halal. Rasuah, haram. Riba, haram. Jelas. Dia tak ada pening-pening, tak ada. Kok babi ni, kok bubuh dalam bubuh campur dengan bihun ayam jadi halal. Tak. Kok babi nak samak jadi halal. Kok ayam curi-curi pergi sembelih jadi halal.
Orang curi ayam, curi reban ayam orang, itu nak makan sembelih dulu. Pasal apa? Takut haram. Yang dia curi itu tak tahu haram. Itulah. Kan? Dia tak tahu makan rasuah tu lebih teruk daripada makan babi. Dia tak tahu tu. Sebab bila kita makan rasuah melibatkan semua agensi-agensi, melibatkan kesalahan undang-undang, melibatkan sebab dia makan rasuah tu bangunan boleh runtuh, jalan boleh rosak, buat tanya kat orang, mati orang. Dengan sebab rasuah dia masuk senjata dalam negara, habis jadi pengganasan dalam negara. Dia tak tahu tu. Tentang hidayah. Ya, kita minta bila kita semayang baca ihdinas siratal mustaqim, masa kita baca ayat tu ingat pada hati, ya Allah Tuhanku, berikanlah aku istiqamah dalam ibadat, istiqamah meninggalkan benda yang tak betul. Apa yang aku buat sebelum ni minta tinggal buang. Hak lama-lama kok, maklumlah gambar masa tahun umur 20-an dulu, gambar masa umur 18 dulu, duk pakai baju kebaya ketat tu, simpan ni. Tabah zaman Facebook ni kan, zaman Facebook dulu sekarang. Sekarang ni 2019, gambar tahun 89 tunjuk kat cucu. Tengok gambar opah dulu umur 20, body seksi, seksinya opah. Tengok orang, la ilaha illallah Rasulullah. Tak payahlah Bang Haji. Yang Bang Haji pun dulu bodybuilder, pakai spender depan orang. Saya cerita ni bukan lawak-lawak bang, ada sungguh pergi rumah kawan, pak dah tua dah, tengok gambar pakai spender depan orang tu, dia kan tu. Tak payahlah ambil buang gambar dulu-dulu. Tak silap buh dalam Facebook kenangan lama. Tak payah. Gambar jahiliah tu buang habis kau. Baju kebaya ketat tu pergi bakar buang. Malam ni juga bakar. Tak usah duk simpan. Sebab tanda kita taubat, kita benci dah maksiat tu. Benci dah. Apa tanda kita benci? Apa yang melibatkan dengan maksiat tu buang. Kalau dulu kaki arak, kaki judi, tiket judi pun simpan ni. Ada. Orangnya ni gila, jangan gila. Simpan kenang-kenangan. Pernah dapat first prize. Pernah dapat apa benda aku tak tahu istilah apa. Simpan ni. Sekarang taubat dah. Dulu dah taubat maksudnya kita tinggal, tak mau. Kita start buku baru, tak mau dah. Tu kata hidayah. Macam tuan-tuan dah bersih, dah pakai lawa, nak main kotak balik lah? Tak mau. Tu kata hidayah. Minta kepada Allah Ta'ala supaya tu kita duk istiqamah dalam jalan ni. Tak mau dah goyang-goyang. Tak mau dah. Dah keluar pusat selenti, tak mau dah. Sikit. Tu yang jadi ya. Kan? Tak apa, dah bersih dah okey dah, keluar pusat latihan dah. Alah, sikit-sikit try. Takkan tak ada rindu. Ada jadi rindu. Sebab tu yang kaki menagih balik, hak kaki maksiat balik itu. Dia jumpa balik geng lama. Sebab tu kita baca hadis yang Nabi sebut tu, yang kisah Bani Israel yang bunuh 100 orang tu. Lah dia jumpa seorang ulama kata, hang ni masalah hang duduk tempat jahat. Ya, hang tak boleh berubah jadi baik ni pasal hang duduk dengan geng hantu raya. Keluar dari kampung hang tu hantu raya belaka. Duduk kawan geng ketum juga. Jadi balik ya. Duduk kawan pula geng kaki judi balik. Duduk sembah hak tu. Hang teka berapa malam? Ni satu nombor. Tu cerita orang gila nombor.
Dia banyak-banyak kaki benda ni kak. Yang paling tak guna ni kaki judi. Paling tak guna dalam dunia ni kaki judi. Pasal apa? Cina lah cerita. Kalau orang kaki makan, kalau sakit tak boleh makan. Kalau orang kaki betina, sakit tak mau ya. Tapi orang kaki judi, nak mampus pun ingat nombor ya. Haram semua. Tu cerita. Cina buat judi. La ilaha illallah, nasallallahu. Tinggal buang lah. Kita nak pergi ke akhirat ni, benda-benda tak semiak tu tinggal buang. Hak lepas tu lepas. Kita dah mula buku baru. Tak marah. Kita dah maintain dah. Kita dah bersih dah akidah, dah bersih dah amalan, dah bersih dah hati semua. Tak mau. Ihdinas siratal mustaqim. Maksud mustaqim, jalan yang betul. Inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan yang kata Allah Ta'ala. Ini jalan aku, jalan Nabi Muhammad bawa, yang betul. Hak lain tak betul. Fattabi'u wa la tattabi'u subul. Jangan kamu ikut jalan. Hak tak betul banyak. Hak tak betul ni banyak. Hak betul ni satu. Tu ya. Lepas tu kita baca Quran, wa ja'ala az-zulumati wan-nur. Tuhan jadikan zulumat. Zulumat mana jamak, banyak. Kegelapan ni banyak. Nur satu. Cahaya ni satu. Mengkala ada orang kata semua agama sama, kafir. Tu. Semua agama sama ustaz. Semua nak cari Tuhan yang sama. Kepala otak hang. Tu je jawab dia. Kalau sembah Tuhan yang sama, pasal apa ni semua tokong? Pasal apa ni semua batu? Tu isu dah. Dalam agama Islam pun ada hubungan yang sesat. Ada pergi sembah Yapin, kapiak. Geng-geng Pulau Pinang. Orang buat haji kat Mekah, dia buat haji kursi komta. La ilaha illallah. Sesat. Syiah, dia kata Tuhan silap hantar wahyu, lepas tu hantar kat Ali. Jibril silap. Haram semua. Jibril silap hantar wahyu. Menafikan iradat Allah Ta'ala. Mana segala yang berlaku dalam alam ni berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Iradat fa'alul lima yurid. Tu kena mengaji akidah tu semua. Jangan sesat, jangan jadi benda tak betul. Dah mengaji akidah betul, belajar pula fiqh, belajar semayang, belajar muamalat jual beli, belajar munakahat. Ni cara kita menikah ni betul tak betul? Pin kata nikah kat Siam siapa semua. Nak cuba tuan-tuan bayang anak tuan-tuan orang buat lari nikah kat Siam. Nak kata apa? Hari ni kita buat kat anak orang buat lari nikah kat Siam, esok orang buat lari nak kita macam mana? Simple je. Fikir guna otak yang sihat. Senang. Islam macam tu je. Hang tak nak orang buat hang macam tu, hang jangan buat kat orang macam tu. Simple. Jelas. Mustaqim. Jelas. Orang hang tak nak orang curi pelam hang curi pelam orang apa? Simple. Betul. Kalau kita tak nak orang maki kita maki orang apa? Kita tak nak orang tumbang kita tumbang orang apa? Simple. Susah tak mana Islam yang kata jadi berserabut. Tak mana berserabut. Tak ada. Yang berserabut tu perut kita. Perut yang penuh setan ni, dia nampak Islam ni jadi susah. Tak. Islam ni mudah. Mudah apa? Jelas. Ada satu orang mai jumpa saya. Jangan buat lah. Buat cerita. Dia main. Saya mengajak dia dua ni macam tu. Dia main. Umur saya lebih kurang lah. Tengok lebih kurang umur saya. Dia kata, Ustaz, awak Ayub, saya ni Ustaz dah 30 tahun tak semayang. Astaghfirullahaladzim. Mengucap panjang. Saya tak nak jumpa orang macam tu. 30 tahun tak semayang. Setakat ni saya jumpa anak-anak murid ni adalah 3 hari tak semayang, 3 minggu tu ada lah. Ni 30 tahun. La hawla wala quwwata illa billah. Itu saya nak taubat Ustaz. Tuhan terima tak taubat saya?
Saya kata, yuk, Tuhan tu Maha Pengampun. Tobat. Macam tu Ustaz no? Senang. Islam ni mudah. Tobat macam mana? Pembek semayang. Istighfar. Azam. Tak mau buat lah. Kalau selama ni tinggal semayang, tak mau lah tinggal semayang. Menyesal sungguh-sungguh yang kita buat tu salah. Macam tu Ustaz. Macam tu. Itu qada balik, takkan larat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tantu guna ni 30 tahun larat nanti seminggu mampu buat takkan larat. Ada masa free daripada duk main koh bodoh tu, pergi semayang. Nak peluh kau pergi menajak belakang rumah tu. Buat cangkui, buat dua batas ubi kayu dan peluh. Lagi peluh dah pergi minggu. Tak ada pedah, ngebih duit. Ada masa semayang. Daripada duduk main game, duduk main WhatsApp tak terhenti, pergi semayang. Ada masa lapang, tolak masa tidur, tolak masa kerja dengan family. Macam tu Ustaz. Macam tu. Islam mudah. Loh, saya ingat susah tak mana. Tak, senang. Mudah. Hang hutang, bayar hutang. Betul. Hutang orang, cara hutang orang. Hutang manusia, orang tak ada. Cara hutang orang tak ada. Puasa nanti, semayang nanti. Tekak mana nak? Bayang kalau semayang tak 30 tahun. Puasa tentu tak puasa 30 tahun. Tuan-tuan darab Ustaz, 30 kali 30 900 hari. Tumpuk nak nanti. Tu dia. Tu tak kira payah video. Mau 3 trailer. Dia kena kira. Satu, betul banyak takat larat. Saya kata takat larat. Ada duit, bayar sikit-sikit. Dengan sampai rumah betul gadai apa tak, Islam tak suruh macam tu. Buat takat larat. Tuhan tu Maha Pengampun. Sentiasa terbuka keampunan Allah Ta'ala selagi nyawa kita tak sampai ke garah-garah. Na'udzubillah. Masa tu baru nak taubat, Tuhan tak terima. Tu kata hidayat tuan-tuan. Tuhan nak bagi. Ni kita ni duduk dalam kampung kita ni. Maklumlah tuan-tuan, bapa kami manusia dunia ni macam-macam passion. Ada yang umur 60 baru nak main masjid pun ada. Bukan orang sini, tempat lain. Kita alhamdulillah daripada remaja dah main masjid. Tiba-tiba jumpa kawan kita tak pernah main masjid. Hari tu main. Kita duk tengok macam tu dari jauh. Cuik kawan sebelah. Ni kita yang duduk kaki masjid ni. Pokoknya 7 dah lepak dekat luar. Kita tengok betul-betul ada kawan main 7 suku. Cuik. Kita pun beli dari jauh. Ada orang baru jumpa tengah masjid, nampak? Kita beli dari jauh. Bukan orang sini bang, tempat lain. Ada kawan tu nak masuk masjid, langsung belah pasal mulut kita. Dah lah kita nak pergi ajak orang dah. Sepatut bila kita tengok orang macam tu, alhamdulillah, terbuka hati dia nak main masjid. Panggil mari yuk. Orang baru sampai mesti segan-segan. Maklumlah, baru akil balik kan. Astagfirullah. 59 tahun tak akil balik lagi. Umur 60 baru akil balik. Baru nak kena ambil semayang. Terketak-ketak ambil semayang. Ada bang, saya tengok, Allah kesian. Kita yang biasa semayang, kita tengok, tahu orang tu tak pernah semayang, kita tahu. Tengok rukuk pun lain macam, sujud, kita tahu. Jangan kita peli-peli dah. Tarik. Kalau time makan ke jamu orang, ajak sekali, mainlah join. Buat macam orang lama juga. Ni kita dah tu game baru, mualaf. Astaghfirullahaladzim. Bukan orang sini bang, orang sini tak buat macam tu. Ni tempat lain. Syukur pada Allah Ta'ala. Tengok kawan-kawan kita baru pakai tudung,
kita beli dalam Facebook, kita kutuklah WhatsApp. Apalah perangai kita kak. Sebab tu kita syukur, alhamdulillah. Ada kawan kita dulu ni, duk kutuk lah. Tu hantar pakai tudung siapa? Dah berubat nak rambut tu pakai tudung. La ilaha illallah. Maka orang sini kak lah, tempat lain punya cerita. Mulut kita memang jahat lah kak. Kita lupa yang kita boleh main ibadat, yang kita boleh masuk Islam, yang kita boleh main duduk masjid mengaji ni hidayat daripada Allah Ta'ala. Ingat, bila-bila masa Tuhan boleh ubah hati kita, tak tentu kah. Yang duk pakai tudung buka, lelah nak tua nak mampu buka tudung, ada kawan aku juga, bukan orang lain, sekolah agama, terkejut badak tengok dah tua bangka buka tudung tu. Tuhan pusing hati kita kejap. Contohlah, saya tanya tuan-tuan lah, ni kata babang ni tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba mana lah tahu kan, anak kita kahwin dengan orang kaya ke, jutawan ke, tiba-tiba dapat Mercedes 3-4 biji, duit 20 juta, agak-agak nak main masjid. Tak nak tanya soalan simple, masa tak main lah, sibuk makan angin sana, makan angin sini, joli sana, joli sini. Tuhan nak ubah tuan-tuan saya. Alhamdulillah, Tuhan bagi kita peluang, boleh mari mengaji. Nikmat mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ni jalan Islam, ni jalan yang Tuhan bagi nikmat kepada mereka. Siapa dia? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nikmat yang sebenarnya ialah nikmat Islam. Sebab tu orang yang duk istiqamah dalam Islam ni hati dia tenang. Saya lah tuan-tuan pernah duduk dengan tutup guru yang hebat-hebat ni, orang sufi ni. Tak macam kita. Kita ni sak-sak pening kepala, sak-sak sedih, tension. Tak ada tension, langsung senyum. Kata orang tua ni tak ada perasaan ke apa, kata hatinya. Makan nasi ikan kering, senyum. Kita kalau makan kering tiap hari kau macam mana? Nak tanya ni. Ni orang jemuan ni. Ikan kering, ikan sardin. Ikan kering, ikan sardin. Macam saya tanya-tanya balik. Dia kata, saya dulu mengaji di Mekah, makan roti kering, roti orang buang-buang tepi jalan. Hak tu saya makan masa mengaji kat Mekah. Allah, nak teriak kita kak. Patut dia tak rasa, dia rasa seronok makan kering. Pasal duduk Mekah dulu makan roti orang buang. Syukur orang Ta'ala. Kita kat rumah kita kak sardin 20 tin, tepung gandum 14 kilo, bihun kering 14 bungkus, mi Maggi 20 bungkus. Susah hati. Betul tak? Tak betul, tak betul saya kata. Nah, pasal apa? Duk tengok orang sebelah. Orang sebelah tu lelaki dia beli gelang tu, dia nampak pasal tu bengkak perut. Kita duk tengok gelang lelaki kita beli sak tu, tengok udang. Masa menikah lu, masa menikah 30 tahun sudah, tu lah mah tak tambah-tambah sampai lah ada cucu. Bukan orang sini kak, tempat lain. Cerita tu duk bengkak perut. Bila lah lelaki aku nak beli gelang baru. Allah, kak tuan-tuan, kalau dalam hidup kita tengok orang atas, memang hidup kita tak senang. Cuba tengok hak bawah. Cuba ada motor, ada basikal, kak cuba pusing tengok orang susah. Ni rumah pun sengit sebelah, atap pun bocor. Kalau tak puas hati lagi kak, pergi hospital. Naik motor sat, pergi masuk wad patah.
Hospital Kuala ke Teping ke, hak patah riuk, hak tergedang atas katil, pergi tengok. Masa tu kita rasa syukur Allah Ta'ala. Allahu Akbar, aku sihat lagi. Nikmat yang paling besar dunia ni kau sihat. Bukan duit, bukan pangkat. Nikmat paling besar ni sihat. Kita makan ganggerin pun 3 pinggan terang. Abang Haji makan pulut dengan ikan masinnya 3 pinggan terang. Sehari balik mengaji ni kau, kena roti canai 2 keping, tengok TV, lena depan TV je, lebuh. Tengok drama pukul 11. Drama apa aku tak tahu, tak layan drama ni banyak sangat. Atas kusin depan TV, lebuh sampai kecerah. Tu tak ingat orang kaya boleh tidur macam tu. Nak tanya saya pernah Rohirham Profesor Rundin dia cerita ceramah. Masa tu pakai kaset lah, saya dengar. Lama dah ceramah tu, masa saya di Mesir lagi. Mana dah 25 tahun, dekat 30 tahun dia cerita. Dia cerita ada orang kaya mai jumpa dia. Orang kaya sungguh, jutawan. Orang kaya tu bawa duit cash, letak depan Farundin 5,000. Tuan-tuan, 30 tahun dulu 5,000 besar mana? Letak cash. Tuan dia kata, tolonglah doa. Doa apa tuan? Tuan dah kaya raya dah. Nak doa apa? Doa bagi tidur. Doa bagi boleh tidur. Hai, kaya tak boleh tidur ni, tak boleh tidur. Tuan-tuan tahu tak tilam orang kaya berapa duit? Kita tilam kita kat daripada menikah 30 tahun sudah tak tukar-tukar sampai lah. Daripada tebal itu tinggal tebal itu. Kalau tikus lalu lompat lalu je dengan tilam sekali. Elok lena bercerah. Orang kaya tidur tilam puluh ribu, tak lena tidur. Nikmat hidup ni apa kak? Makan lalu tidur lena. Nikmat. Saya duduk Mesir, saya tengok orang susah. Ya Allah, Ya Rabbi, kita di Malaysia ni tak pernah ada susah macam tu lah. Kita susah-susah pun ada kat rumah, buruk-buruk pun rumah lah. Mesir ni kalau miskin ni tak ada apa langsung, betul-betul ada gebor satu. Tengok anak Arab dia tidur tepi jalan, lalat penuh urung muka, lena. La ilaha illallah kata lena. Tidur lalat penuh muka. Kita lalat main sekok cukup, lebuh, tak lena. Nyamuk celaka menjadah nyamuk maki tak tidur lena. Nyamuk sekok ni lalat penuh urung, lena. Ya Allah, saya kata Tuhan bagi setiap orang susah ada senang dia. Setiap senang kita ada susah dia. Sebab tu jangan dengki dengan orang senang. Ada susah dia kak, kita nampak je dia senang. Tuan ingat tu video tidur lena tuan-tuan cari kak berkuih 10 orang lena lah. Mereka tak lena lagi. Lu fikir duit ni bisnes tak lena. Terkejut orang dia ni. Dia buatlah doa macam mana ke, buat jampi apa, dapatlah tidur 4 jam. Besok orang kaya temai, alhamdulillah bro, dapat 4 jam tidur. 4 jam je tidur. Kita lebih kurang baby je 11 jam tidur sakit. Lepas isyak, lepas subuh, sedap dekat Zohor mangkit pula. Tak tahu apa, tambah hujan-hujan nak pagi tadi kan. Sedap tidur lebuk. Apa tak ada fikir, pencen Abang Haji fikir apa ni? Tidur. Nikmat. Tapi nikmat yang Tuhan sebut dalam Quran, nikmat yang paling besar ialah nikmat hampir pada Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang dapat nikmat yang paling besar, para Nabi.
Nabi nikmat apa? Nabi Nuh kena maki, kena hambat, Nabi Musa kena hambat, Nabi Ibrahim nak kena bakar. Nikmat tak mana? Nikmat hampir pada orang tak nak tu. Nikmat yang kita tak boleh tafsir dengan panca indera kita. Tak boleh. Contoh ambil gula manis, sedap. Makan santan lemak, sedap. Lemak campur capai, pecah elok makan, sedap. Kita boleh rasa. Nikmat kena angin panas-panas, sedap. Nikmat. Tapi nikmat pada orang Ta'ala ni, hampir orang Ta'ala ni tak boleh cerita dengan panca indera. Tak boleh. Sebab tu kita baca Yasin. Apa kita baca Yasin ni? Kalau tuan-tuan yang kaki jampi ni, ayat tu cukup glamour dah Yasin. Apa dia? Salamun qawlam min rabbir rahim. Tu ayat paling popular dalam Quran, yang surah Yasin. Kalau orang duduk jampi mesti ulang 7-8 kali. Betul ya? Tak nak buat. Apa maksud? Entahlah Ustaz. 40 tahun dah baca Yasin. Orang dalam syurga besok, yang nikmat yang mereka tunggu-tunggu bukan bidadari, bukan makan minum. Bidadari dalam syurga ni, kalau dikumpul kecantikan wanita dunia ni 10 kali ganda pun tak sampai. Punya lawa tu. Yang kak-kak duk tengok Sultan Sulaiman petang tadi tu kan, ingat lawa dah awet tu, dah lawa ramai lagi. Saya duk Mesir kok, ni mata hijau campur biru, pernah tengok tak? Tak no. Ni kenin ni tak payah tanya asli. Tu dia lawa sungguh. Tengah bilik kitab berhenti. Haram sungguh. Masa tu pameran kitab dekat Kairah. Tengah ada bilik kitab. Tengok ada awet dah duduk depan mata. Ya Allah, lawanya. Berhenti tengok hitam. Lawa sungguh. Hidung saya cakap kau, kulit ni Allah, lawa sungguh. Tak pernah tengok orang lawa macam tu. Tapi bila sebut cerita bidadari lawa ni, yang sahabat Nabi mimpi dia jumpa pergi syurga tu, yang Nabi janji siapa masyahid dalam peperangan ni akan dapat kahwin dengan apa nama dia, Allah, Ainul Mardiyah nama dia, Ainul Mardiyah nama bidadari itu, nama Ainul Mardiyah. Dia pun mimpi sebelum perang tu, mimpi masuk syurga, jumpa satu perempuan lawa sungguh, tak pernah tengok lawa dunia. Saya boleh bayang tak jumpa lawa ni apa. Dia kata, kamu kena bandah? Bukan. Itu orang siapa? Tukang kebun ya. Tukang kebun lebih lawa pada perempuan dunia ni. Tak ada. Tukang kebun. Jumpa lagi seorang depan tu. Jumpa lagi lawa pada tadi. Berkali ganda lawa pada tadi. Tanya, kamu kata? Bukan. Apa dia? Aku ni tukang jaga. Lawa tak tu. Jumpa depan lagi, lawa daripada tadi. Kamu kan mana? Bukan. Siapa dia? Aku PA. Mana dia macam? Dalam kemah. Bila masuk kemah jumpa, dia kata tak boleh nak cerita punya lawa ni ada mati. Itu pun dalam syurga besok, bukan itu nikmat yang kita tunggu. Apa dia? Nikmat yang orang syurga tunggu di akhirat besok ialah salamun qawlan min rabbir rahim. Setiap orang duduk syurga esok menunggu-nunggu salam malaikat datang. Wahai orang syurga, Tuhan bagi salam pada kamu. Allah, nikmatnya tak boleh nak cerita. Baru salam. Ada yang Tuhan mari tengok, jengukkan wajah dia yang maha mulia kepada makhluk. Tuhan, kita nampak zat orang Ta'ala. Ada orang dapat tengok Tuhan tiap-tiap hari di syurga. Itulah nikmat paling besar, mengatasi nikmat makan, minum, tidur, sedap semua. Nikmat itulah Tuhan beri pada nabi-nabi di dunia lagi. Nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin.
Sebab tu saya buat contoh selalu Sufyan Sauri, seorang ulama sufi cukup terkenal, guru kepada Imam Syafi'i. Kita tidur bantai mana kak? Kita lah tidur bantai macam mana? Paling koman RM30 lah bantai kabu kan, jual kat lembah RM30, sarung RM10, RM40 lah. Tu okey lah, bantai kita, level-level kita RM40 okey lah. Sufyan Sauri ni bantai tanah, dia tidur bantai tanah. Cerita tu heboh sampai khalifah tahu cerita tu. Sufyan Sauri hidup zaman Empire Islam kaya raya. Kalau dia nak apa cakap dia, mesti khalifah baginya. Ulama besar, bukan pak lebay kampung. Sampai khalifah hantar bodyguard dia pergi buat bantai elok sikit kat Sufyan Sauri. Malu aku, tok guru aku, negeri aku pakai bantai tanah tidur. Tu khalifah dulu. Lah, susah nak cakap. Tu cerita dulu. Bodyguard pun bawa bantai lawa pergi hantar kat Sufyan Sauri. Ni tuanku bagi. Tuanku bagi. Sultan nak tolak kalau Sultan bagi bantai kita, bagi barang, nak mampu apa kata Sufyan Sauri? Beritahu kat khalifah, pergi hantar balik bantai ni, beritahu khalifah, bantai tanah yang aku tidur tu, kata Sufyan Sauri, lebih sedap daripada bantai khalifah tidur tu. Beritahu dia. Apa maksud Sufyan Sauri cakap? Dia orang duduk dalam alam zuhud dia tu, dengan ilmu ibadat dia tu, itu lebih nikmat daripada raja dunia dapat nikmat dunia ni. Jauh. Itu tak dapat dicapai oleh deria manusia. Itu kita panggil nikmat paling besar, ialah nikmat ibadat pada Allah Ta'ala. Kalau kita masih lagi tak dapat, belum lagi kita kenal Allah Ta'ala. Kalau semayang pun rasa malas je, sambil semayang Allah Akbar, duk ingat cekodok tak beli lagi, baru takbir Allah Akbar. Loh, tadi bini pesan apa? Cekodok ke cuk meram? La ilaha, baru takbir, tak ada seminit larur. Mana apa? Tak khusyuk, tak ada kelazatan ibadat. Mana kita belum dapat makrifat dengan Allah Ta'ala. Usahalah, itu kata Hamka. Usahalah, kata Hamka. Ya, macam mana kita lahir dunia ni, kita lahir orang seronok. Kita lahir lu kita teriak tak? Semua orang teriak masa lahir kan? Apa kata Hamka? Kita masa lahir kita teriak, semua orang seronok tengok kita lahir. Mak seronok, pak seronok, tok wan seronok, pak long seronok tengok kita lahir. Tapi kita teriak. Usahalah, kata Hamka, sampai bila kita mati besok, orang semua teriak tapi kita seronok. Orang semua teriak kita mati, tapi kita seronok sebab nak menghadap Allah Ta'ala. Jangan sebaliknya, kita mati orang seronok. Siapa mati? Pak Haji elok mampus pun menyemak dunia. Astaghfirullahaladzim. Ada saya lah pengalaman dengan kawan. Adalah hamba Allah yang meninggal. Saya pun beritahu, yuk kawan kita meninggal lah. Alhamdulillah, depan-depan saya elok mampus pun. Tu dia punya meluat. Hidup kita bang, jangan buat perangai itu kawan. Biar pilah orang tak segan kita ke. Jadi mak mentua menantu benci, jadi menantu mak mentua benci, jadi anak mak bapak benci, jadi pak anak-anak benci. Tak payah. Biar kita mati semua orang teriak, Allah sedihnya. Ni elok kita mati seronok. Ada satu pejabat pun, tak sebut pejabat mana, bos kena tukar, buat aku nunggu syukuran. Tak payah sebut pejabat mana, member tak hantar dah. Kami hari tu bos kena tukar, tu kami buat nunggu syukuran. Syukur bos kena bambui. La ilaha illallah Rasulullah. Apa dah arti hidup macam tu bang, ada kita. Kan ada hadis tu kan, bila kita mati besok ni, yang kita duk buat, kita buat bila orang mati kita buat apa? Bila habis memayat kita buat apa?
Lah lepas doa, lepas sembahyang mayat semua, lepas doa apa kita buat? Kita lah Pak Ji dah buat kat masjid apa kita kata pada mayat ni? Baik, seorang jawab. Apa kita kata mayat ni? Baik. Tu tipu malaikat tu. Taklah saya kata bid'ah, tapi tu tipu malaikat nama dia. Pasal apa? Sebenarnya ada hadis dia, bila satu orang mati, malaikat akan follow mayat ni. Tak nampak lah bang, kau nampak kita pun belah. Kau nampak malaikat ni kita belah. Tu demi kata kalau nampak lah, tuan-tuan nampak malaikat duduk payung kita mengaji ni. Hai, satu jemuan ni main masjid ni penuh. Kalau lah orang nampak rahmat Tuhan curah pada orang mengaji ni, aku rasa masjid jemuan ni kena buat 14 tingkat. Tak muat. Dia tak nampak. Jadi malaikat yang duduk follow mayat ni, dia duduk dengar, duduk bang telinga apa orang kata pada mayat ni. Contoh lalu kat kampung ni, siapa mati tu? Pak lebay tu, dia tu kau baiknya orang, ya Allah, kalau masjid tu bersih dia lah, duk pagi-pagi duk sapu, bukan minta duit apa pun. Cantik. Dia ada borang, malaikat tadi yang follow tadi, dia ada form. Malaikat lagi canggih daripada kita bang. Kita pun online dah sekarang, form dia lagi canggih. Tak, satu checkpoint lepas lalu lagi, dengar lagi, siapa mati tu? No, dia tu baiknya orang, dia tu dengan budak-budak tak kira langsung, duk raja sedekah. Tak, 2 checkpoint lepas masuk lagi dekat beg gemuk lalu kampung ni. Siapa mati tu? Dia tu baiknya, ya ilah illallah, rajin tu ni orang ni, tak pernah marah, tak nak kelengah orang. Tak. 3 golongan puji je hamba Allah mati tadi ni, malaikat bawa sijil dia masuk kubur. Bukan nakir baru nak mai tanya, bukan nakir baru nak mai tanya, mara buka, nak tanya apa ni? Dah nak mai tanya, tak payah balik. Aku dah dengar 3 orang golongkok manusia duk puji dia baik, nak tanya apa? Mara buka ni, tak payah balik. Tu dia. Kita masuk-masuk tak dan tanya, relax terus. Nak ke tak nak? Tu dia tanya. Tu kalau orang puji. Tuan-tuan bayang kalau orang maki. Tuan-tuan bayang kalau orang maki. Siapa mati tu? Melok mampus pun menyemak, malaikat dengar. 1. Mai lembut lagi, duduk maki juga. 2. Mai ketiga, confirm. Lagi makan nakir baru nak tanya, mara buka, tak payah tanya, pelupuh. Memang tak guna. Tuan-tuan pilih. Nak bagus dengan orang ke, nak jadi hantu raya? Jadi mak mentua belagak nak mampu. Jadi pak mentua teringin tak tempat. Jadi YB macam haram. Jadi ketua kampung tak ada pengindah pada masyarakat. Dipilih. Tuan-tuan nak berjasa, nak senang nak kubur ke, nak susah? Nak senang, buat dia duduk dunia. Bukan kita nak orang puji kita tak, tapi kita nak sebab kita, kalau kita sangkut dengan orang dunia ni kak, kita akan sangkut di akhirat. Na'udzubillah. Semayang macam mana pun, puasa macam mana pun, kalau kita start dah sangkut dengan orang itu tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bulan depan kita sambung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lagi panjang, itu sejam baru cerita. Kalau cerita lagi pukul 10 tak habis insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin wasallallahu. Allahumma qul rahmanir rahim wa man haqqa.